لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Kita muka surat 25. Lama tinggal dengan muka surat 24 lagi. Kata musannif rahimahullah taala, bermula fardu tayammum 5 perkara situ. Pertamanya niat, yakni niat mengharuskan sembahyang ataupun tawaf ataupun menyentuh mushaf dan umpamanya, seperti diniatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhi salati, saja aku tayammum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Hadirin sekalian, pertama sekali alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kelangsungan hayat kepada kita. Syukur juga kita, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi syukur kita pada Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dalam keadaan nak ada perasaan taat dan patuh pada perintah dia dan meninggalkan larangannya. Apatah lagi dijadikan kita haloba untuk mencari ilmu, suka dengan majlis ilmu, gemar untuk mencari ilmu, dan memang sentiasa cari-cari ilmu untuk terus mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur juga Allah Taala berikan kita keupayaan pada malam ni untuk boleh solat maghrib berjemaah, dan alhamdulillah boleh berada dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah kita nak sambung semula bacaan kitab daripada Matlaq Badrain ini setelah kita tangguhkan sementara itu Ramadan, Syawal, dan sebelum itu pun ada sekali yang saya tak boleh datang. Jadi kalau ikut jarak kita ni kat 3 bulan juga lah. InsyaAllah kita sambung balik. Dan kita berhenti itu adalah masih peringkat awal dalam membicarakan bab tayammum, di mana tayammum ni adalah salah satu daripada ibadat yang rukhsah diberikan kepada kita apabila air tak ada ataupun teruzur menggunakan air, maka satu pilihan yang kedua setelah tak ada air yang mesti kita buat untuk bersuci daripada hadas besar ataupun hadas kecil adalah tayammum. Ada perkara dasar yang kita dah bicara tu, insya-Allah kita nak sambung ni. Kata dia bermula fardu tayammum. Jadi untuk mengesahkan tayammum ni tak dapat tidak dia mesti ada rukun dia. Istilah kitab kita ni digunakan fardu. Baik. Jadi atas angka yang disebut ni ada 5 perkara. Pertamanya daripada 5 perkara itu adalah niat. Yakni niat mengharuskan sembahyang atau tawaf atau menyentuh mushaf dan umpamanya. Jadi yang pertama sekali rukun untuk boleh sahkan tayammum, kerana tayammum adalah ibadat. Ada isyarat daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata innamal a'malu binniyat. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i kita, innamal a'malu tasihhu binniyat ataupun innamal a'malu tu'tabaru binniyat. Jadi dengan ada niat barulah amalan kita yang khas dalam bab ibadat macam ni diterima, dipakai dan sah. Itu asas kaedah kawaid Imam kita Syafi'i rahmatullah alaih. Satu, mesti ada niat. Baik, niat mengharuskan sembahyang. Jadi antara niat tu ialah untuk niat untuk mengharuskan sembahyang ataupun tawaf
ataupun menyentuh mushaf atau seumpamanya. Yang termasuk dalam seumpamanya itu ialah apa-apa ibadat yang disyaratkan kepada kita untuk melaksanakannya mestilah suci daripada hadas. Itu termasuk dalam seumpamanya. Baik, contoh niat yang diberi seperti diniatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhi salah. Terjemah tu, sahaja aku tayammum kerana mengharuskan fardu salat. Itu satu contoh. Ataupun nawaitu tayammuma listibahati salati, sahaja aku tayammum kerana nak mengharuskan sembahyang. Jadi kalau kita perhati contoh niat dia beri itu tuan-tuan, niat tayammum ni adalah niat istibahah, niat nak memperharus. Kalau kita wuduk, nawaitul wuduk terus kan? Dan dia tidak ada kita qasatkan dalam niat itu aku wuduk kerana nak solat, aku wuduk atau seumpamanya. Tapi dalam bab tayamum ni, oleh kerana dia adalah satu ibadat yang untuk bila kita laksanakan dia, maka diharuskan kita untuk membuat ibadat tersebut atas jalan rukhsah semata-mata. Maka dari segi kaedah apa yang disebut oleh Imam kita Syafi'i rahmatullah alaihi, itu juga yang disyarahkan oleh ashab dia. Syarat kita dalam bab tayamum ni mestilah niat istibahah, sama ada istibahah fardi ataupun tak sebut fardu tu tapi sebut dengan solah secara mutlak, istibahati solah. Jadi kita nak buat niat ni sendiri tu tuan, nak istilahnya nak istibat hukum daripada Quran hadis tak pandai. Satu ulama kita dia bagi satu kitab, dia ajar nah ambil pakai aku orang reti lebih kurang macam tu kot bahasa dia. Satu kita mengaji kitab fiqh ni dia jadi mudah nak disebut pun fardu rukun tayamum ni 5. Kalau kita sendiri cari tuan-tuan daripada Quran hadis berapa yang mesti untuk sahkan tayamum ni, syirit kita cari tu kan. Pasal bukan ada keupayaan kita untuk nak ambil faham, tambah nak tengok semua Quran hadis, nak semak pula sahih tak sahih apa benda, nasih mansukh. Kita pula bukan jumpa Nabi. Jadi tak dapat tidak mesti ada silsilah ilmu dan ulama yang mengajar kita. Jadi kaedah kita ni yang telah dibekalkan dengan yang sempurna, tu yang kita belajar fiqh, tu yang diajar pada kita. Niat ni kalau contoh dia bagi tadi untuk solat, nawaitu tayammuma listibahati fardhi salah. Kalau tak cakap Arab tu tuan-tuan tayamum kena niat Melayu. Pasal niat ni maksudnya dia ialah kesengajaan dalam hati untuk apa ibadat yang kita buat. Jadi macam mana kita dah belajar dalam bab-bab yang lepas, dalam bab wudu, dalam bab solat dan macam-macam perkara, bila sebut saja ibadat ni dia kata niat tu dengan mana kita hadirkan dan kita buat tu pula dengan sengaja apa perbuatan yang kita nak qasad ibadat itu. Jadi yang disebut niat-niat ni pun hanya lafaz ni supaya mudah untuk membantu untuk hadirkan di hati apa yang kita buat. Ini memang kaedah yang disebut oleh ulama lah. Baik, jadi kalau atas kata kita sebut lafaz tu macam ni lah lafaz dia, aku tayamum ni kerana nak mengharuskan solat. Siap? Mengharuskan solat ataupun menghaduskan fardu solat. Jadi kalau ada ibadat-ibadat yang kita nak buat selain daripada solat, misalnya kita ke Mekah nak kena tawaf, nawaitu tayammuma listibahati tawaf, aku bertayamum kerana nak mengharuskan tawaf. Atau seumpamanya kalau nak menyentuh Quran, masa menyentuh Quran ikut dalam kaedah kita kena ada wudu barulah boleh sentuh Quran. Adapun untuk baca Quran tak syarat mesti ada wudu, tapi kalau nak sentuh mesti. Jadi niatnya nawaitu tayammuma, saja aku tayamum kerana nak menyentuh Quran. Kalau tak bahasakan Quran pun nak menyentuh mushaf. Bila sebut mushaf tu maksudnya Quran. Baik, itu adalah beberapa contoh. Jadi contoh kot rasa mudah je. Saya rasa mudah pasal tak susah mana pun bab ni. Baik, maka pada niat yang pertama disemayangkan dengan dia fardu. Baik, macam mana pun dia nak bagi huraian sikit dalam
contoh yang dia beri listibahati fardhi solah dengan listibahati solah tu. Kata dia niat yang pertama tu yang diberi contoh dengan listibahati fardhi solah, disembayangkan dengan dia dengan tayamum ni. Boleh dengan tayamum kalau kita berniat macam ni, boleh solat fardu dan beberapa sunat. Disebut beberapa sunat tu maksudnya sunat ni angka tak ada had lah, selagi atas nama sunat boleh disembayangkan dia dengan niat listibahati fardhi solat. Dan termasuk dalam sunat itu atau kawaid imam kita Syafi'i rahmatullah alaih adalah sembahyang jenazah. Walaupun dia sembahyang tu adalah fardu kifayah, tapi martabat dia ialah sunat. Maksudnya kalau kita dah sembahyang zuhur dengan tayamum, itu datang mayat, kalau nak sembahyang jenazah tu tak perlu bertayamum semula untuk sembahyang jenazah, ke mana walaupun dia fardu kifayah tetapi martabat dia macam sunat dari sudut boleh tinggal. Kan sunat tinggal berdosa tak? Tak berdosa. Jadi fardu kifayah ni bila ada orang lain buat, kita wajib tak buat, lepaslah dosa daripada kita. Pandang pada sudut tu dia adalah martabat sunat. Jadi kalau tuan-tuan ada satu ibadat yang tuan-tuan dah buat dengan fardu, antara sunat itu adalah sembahyang jenazah. Antara sunat tu. Pasal apa kata sunat? Kerana pandang pada sudut dia tak ainian, tak jadi tentu atas kita untuk melaksanakannya, bahkan dia ada keharusan untuk kita tinggal jika ada orang lain telah melaksanakannya. Baik. Jadi kalau kita niat listibahati fardhi salah, boleh buat fardu dan beberapa sunat. Dan pada yang kedua, contoh kedua tu listibahati salah tu disembayangkan dengan dia dengan tayamum ni akan sunat juga, tiada fardu. Okay. Jadi kalau kita perhati dengan niat ni, niat adalah menentukan level ibadat yang kita boleh buat dengan niat kita. Sekali lagi nak sebut apa yang kita niat tuan-tuan, dia menentukan level ataupun dia menyebabkan jadi luas ataupun sempitnya skop ibadat yang kita boleh buat. Kalau kita niat untuk dengan bertayamum ni untuk mengharus fardu, maka sah dalam fardu tu dibuat sunat. Tapi kalau kita niat yang low level punya, maksudnya kita niat sunat, tak boleh untuk kita buat fardu, tak boleh untuk buat fardu. Yang ni ialah juga antara kaedah-kaedah niat yang masyhur disebut oleh imam-imam mazhab mengenai kaedah-kaedah untuk berniat ni. Jadi kalau itu baiklah kita ajar, kalau katalah sama ada kita dah belajar sebelum ni ataupun hari ni baru belajar bab-bab contoh niat tayamum ni, kalau tuan-tuan nak hafal, hafallah yang pertama tu, nawaitu tayammuma listibahati fardhi salah, fardhi salah. Kerana kalau tuan-tuan hanya niat nawaitu tayammuma listibahati salah, tuan-tuan tak boleh sembahyang fardu zuhur, fardu maghrib, tak boleh sembahyang fardu. Pasal apa? Tuan-tuan niat low level. Jadi untuk boleh ada upgrade dan level tu, kena listibahati fardhi solat. Aku bertayamum kerana nak mengharuskan fardu solat, fardu solat. Itu kaedah yang disebut. Baik. Dan sipir yang disebut tu pakai tuan-tuan. Dengar sekali lagi sebut, sipir yang dia bagi ni apa? Pakai je. Sekali lagi sebut, kenapa pakai je, tak perlu semak Quran hadis ke sikit ayat-ayatnya tu? Pasal zaman lah ni orang apa-apa sikit semak status hadis, semak status hadis. Ada dengar itu? Kalau ngaji hadis betul memanglah kena semak status hadis kan. Tapi kita ni ngaji apa? Ngaji fiqh. Soal fiqh tak pakai hadis ke? Dengar tu tuan-tuan, fiqh ni dah siap Quran hadis, parti dia ambil pakai. Satu tak perlu semak. Kalau semak pun tak jumpa. Siapa? Kalau kita kata fiqh ni atas kawan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Syafi'i dulu lagi pada Imam Bukhari. Boleh faham saya kata? Imam Syafi'i dulu lagi pada Imam Bukhari. Jadi fiqh ni, rumusan-rumusan fiqh macam mana nak buat ibadat ni, bukan saja Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, yang empat mazhab ni
Dia ni awal lagi sebelum Imam Bukhari. Jadi maksudnya fiqh mazhab ni dah siap, dah lengkap sebelum Imam Bukhari mengumpul hadis. Faham? Jadi kalau zaman ni orang nak kumpul hukum berdasarkan hadis, ataupun nak buat hukum, nak istinbat hukum berdasarkan hadis, agak-agak boleh selesai ke tak boleh selesai? Tuan-tuan jawab tak? Oh, cerdik tak cerdik apa saya cakap? Agak-agak boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Tak cukup bahan mentah. Bahan mentah tak cukup, kan? Pasal apa tak cukup bahan mentah? Jawab. Pasal Imam Bukhari dia belakang daripada imam-imam mazhab Syafi'i mazhab ni. Jadi bila dikumpulkan hadis dia pula disaring mengikut syarat dia. Mana yang tak sahih mengikut dia, semua dia lempar bang. Dia turut bahasanya. Jadi lagilah sikit. Walaupun orang lain kata sahih, pada dia dengan syarat dia, dengan kaifiat dia, dia kata tak sahih, dia tak masuk dalam kitab dia. Boleh. Dan tak mustahil tau yang dia tak masuk dalam Bukhari tu, dalam Sahih Bukhari tu, tapi di sisi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Ahmad bin Hanbal, begitu juga Imam Abu Hanifah misalnya, semua tu sahih belaka. Bahkan bukan saja sahih, dah buat dah kaedah hukum, ni rumusan dia. Lepas tu orang zaman sekarang ni dia tak mau pakai fiqh. Ni kelakar kan. Satu saya nak sebut tadi, ambil je, pakai. Ini ialah satu kaedah nak faham dalam bab ibadat dan peraturan ibadat yang orang ulama dulu mereka sangat sayang pada kita, yang dia dah buat rumusan untuk memudahkan ibadat pada kita. Siap, ambil je badan. Siap, senang je. Kalau tuan-tuan sendiri nak proses macam saya tu sah kata macam ni, tuan-tuan baca Quran mungkin lang kabut, makhraj huruf tak tahu, sifat huruf tak betul, tak tahu. Kalau tanya sifat rakhawah, syiddah, istilah, istifal, infitah, izlaq, ismat, lari bertabur gitu kan. Tanya hukum nun mati pun kelang kabut. Betul tak saya? Betul agak-agak boleh nak istinbat Quran, hadis boleh. Itu kot tuan-tuan orang kampung dengan awam ada kan, yang dia orang duk mengaji sampai dunia ni ada hadis. Zaman ni hatta muhaddisin kalipun, pakar dalam dunia, pakar kalipun, ratusan ribu hadis dihafal. Macam mana? Agak-agak kemampuan nak jadi macam mana imam-imam mujtahid dulu, mampu tak? Satu tuan-tuan jangan terkecoh lah dengar dalam Malaysia ni ada ulama hadis, PhD hadis. Tuan-tuan jangan jadi bodoh. Tuan-tuan tengok ulama-ulama muktabar ni lagi senang ambil faham, pakai. Satu tuan-tuan agak-agak tak faham, rujuklah pada ahli dia. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh faham sendiri, memang tuan-tuan nak tipu dengan syaitan hidup-hidup. Kalau tuan-tuan boleh faham cakap saya tadi pun padan dah tu. Apa dia? Kalau setakat tuan-tuan hafal Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari pun tuan-tuan tak mampu untuk mengeluarkan hukum hakam yang tepat macam mana dibuat oleh imam mazhab. Takkan boleh, tak boleh. Bahan mentah tak cukup. Saya nak cakap tu pasal apa? Pasal nak kata dia dah bagilah kaedah. Jadi ambil kaedah, hafal, pakai je. Baik. Dan bila kita dah hafal satu ni, insya-Allah kalau katalah ada kes-kes kita yang kena tayamum nanti, tukarkanlah aja perkataan solat tu daripada perkataan lain. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi tawaf, nawaitu tayammuma listibahati, semua nak sentuh Quran dia tak adalah fardu kan. Listibahati masil mushaf, itu cakap Arab lah sikit kalau pandai Arab, tak erti kalau Melayu kan aja. Dengan satu kaedah tu ulama dah bagi tunjuk jalan kat kita macam mana untuk melakukan dengan format yang diajar tu untuk menyelesaikan semua ibadat. Walaupun kita Quran tak pandai, hadis tak pandai, tapi fiqh pandai, boleh selesaikan hukum dan pandai nak buat. Terima kasih lah dengan ulama-ulama ni. Tu nak ngaji fiqh ke nak ngaji hadis saja? Saja soalan-soalan macam tu sikit. Zaman sekarang ada orang belagak kan, tak mau ngaji fiqh. Imam-imam mazhab pun sepok je.
Walaupun disebut tu, tapi dalam masa yang sama dia pelekeh imam mazhab. Disebut mazhab Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, Hambali. Kata dia, ada hadis. Hadis ni ialah hadis yang sahih. Imam-imam kita yang sebut ni semua bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Kan? Biadab tak biadab orang zaman ni cakap. Macam mana dia boleh kata semua mazhab-mazhab ni bertentangan dengan hadis sahih? Ya betul. Pasal ulama-ulama ni nak keluar hukum, dia orang keluar hukum mesti dah berdasarkan hadis, baru dia keluar hukum tau. Dia bukan keluar hukum dulu, lepas tu baru semak hadis. No. Pasal imam-imam mazhab ni dia mesti daripada hadis yang dia orang lebih awal lagi menerima daripada Imam Bukhari, daripada itulah dia rumusan, dia buat hukum. Lepas tu orang belakang ni yang tak cukup faham mentah ni, dia tengok hukumnya ada, dia pun cubalah semak hadis konon. Bunyi gitu sikit lah kan, konon semaklah hadis konon. Lepas tu cari-cari tak jumpa, dia kata apa? Ini menyalahi hadis sahih. Alah, boleh faham saya cakap apa ni? Boleh? Ke tak faham? Wahabi kalau dia dengar ni sakit hati kan. Ni nak perli kami ni. Padan dengan muka pun. Agak tahu hati, agak tangan. Ada Wahabi ni. Kalau ada tak apa, boleh jumpa. Saya memang setuju sangat. Saya pasal ada grup-grup baru ni, dia orang masuk ada 2 grup Wahabi pure ni. Saya saja nak tengok dia orang kata apa kan. Oh, dia tengok, ya Allah, memang degil kepala batu kan. Katalah apa pun. Dia mau kita nasihat sikit pun tak mau dia pakai. Baik dalam bab fiqh, dalam bab akidah, degil nak mampu. Manusia ialah kita ni, bila kita ambil ilmu bukan daripada sumber dia, apatah lagi istilahnya dah ta'assub kepada pahaman-pahaman yang menyentuh, yang kita rasa itulah pahaman betul, kononnya menepati Quran dan hadis, dia sampai pekakkan telinga dan butakan mata dia daripada melihat apa yang hak. Inilah, jaga-jagalah zaman kita tu. Zaman ni ialah zaman fitrah ilmu. Hati-hatilah sikit. Baik, sajalah nasihat gitu sikit. Pasal zaman ni banyak sangat kan? Macam-macam lah. Bagi fatwa Pokemon haram pun atau pun bising. Betul. Macam-macam. Kalau saya nak sebut lagi, saya tak baca kitab ni. Okay. Biar dulu lagi saya angkat hati lagi, saya cerita lain. Okey. Baik. Maka khutbah Jumaat seperti hukum fardu lah. Okey, sikit dia nak sebut formula hukum ni. Apa dia? Khutbah Jumaat seperti hukum fardu. Pasal kaedah kita belajar bab Jumaat, siapa yang baca khutbah, sebelum siapa yang baca khutbah tu lah. Khutbah dia satu rukun, sembahyang satu rukun. Maksudnya dia satu fardu. Sembahyang khutbah satu fardu, sembahyang satu fardu. Dan khutbah fardu ni bagi siapa yang baca khutbah. Jadi kalau katalah imam tu, in case dia kena operate mata ke apa kan, jadi ada kes yang menyebabkan dia tayamum, untuk khutbah dia dah tayamum dah, tapi untuk dia sembahyang nanti dia kena tayamum lain untuk solat dia. Apa kaifiat apa kita jumpa kemudian nantilah, tapi saya nak sebut di situ dia kena tayamum lain. Pasal tayamum ni dia hanya boleh untuk satu fardu saja. Kalau untuk satu fardu yang lain, hatta khutbah satu fardu, sembahyang satu fardu, setiap yang berlainan jenis fardu dia perlu tayamum lain. Pasal satu tayamum valid untuk just one ibadat fardu only. Hujung putih itu boleh faham. Okay. Satu tayamum valid, dia sah untuk satu ibadat fardu sahaja. Jadi kalau katalah ada imam yang tu bagi orang lain lah jadi imam, kesian dia pula, dah habis-habis khutbah pula nak kena tayamum pula, betul dia pula nak disuruh juga, gagahkan juga suruh jadi imam. Dah tua, terhegeh-hegeh pula, lambat pula lagi. Lagi jadi masalah pula, bersenggang pula antara khutbah kedua dengan nak solat. Jadi bersenggang pula, dah bersenggang, dah syarat dia mesti mualat, dan dia punya jarak perceraian tu jangan lebih daripada kadar 2 rakaat seringkas-ringkas solat. Bila ada jarak tu pergi kantoi kita punya sembahyang Jumaat. Jadi bagi ada akal sikit, siapa nak suruh baca khutbah, siapa nak jadi imam tu. Kalau ada kes-kes macam ni lah, yang ni yang kata perlunya fiqh, perlunya faham, perlunya kita nak atur ni macam mana ni, siapa dia nak jadi imam, siapa dia nak baca khutbah, kalau dia juga macam mana permasalahan dia, macam mana nak selesaikan kes ni. Yang tu yang kata perlu ngaji tu.
Baik. Jadi khutbah Jumaat dia macam hukum fardu. Bersalahan sembahyang jenazah. Nak disebut tu. Bersalahan sembahyang jenazah. Dia seperti hukum sembahyang sunat. Saya dah sebut alasan tadi. Pasal apa sembahyang jenazah hukum macam sembahyang sunat? Pasal apa sembahyang jenazah hukum macam sembahyang sunat? Sedangkan dia fardu kifayah. Ambil je formula orang Melayu. Seorang buat, orang lain tak payah. Formula tu boleh dipakai lah kan, untuk memudahkan. Ingat kenapa walaupun sembahyang jenazah tu dia fardu kifayah, kita nak solat pun kena ta'arudkan fardu kifayah lah. Aku sembahyang atas mayat ni, usolli ala hadzal mayyit, kan? Atau kalau nak ikut imam lah, usolli ala man shalla alaihi imam, aku sembahyang ke atas siapa mayat yang disembahyangkan oleh imam ni. Antara ta'arud dia fardal kifayati. Itu syarat nak bagi sah mayat-mayat tu. Pasal dia fardu. Bila fardu mesti ta'arud fardu. Bila tak ta'arud fardu tak sah solat. Walaupun kena ta'arud fardal kifayah, tapi dari sudut dia boleh ditinggalkan, martabat dia macam sunat. Jadi tak perlu bertayamum sekali lagi untuk solatkan solat jenazah. Fiqh pun tuan-tuan, alasan-alasan macam ni nak tengok kita kerti tak kerti, faham tak faham fiqh, faham tak alasan-alasan. Pasal kaedah ulama kita sebut al-hukmu dia yaduru alal illah. Setiap hukum ni dia akan berkisar di atas ilat. Apa ilat? Apa yang memang kena, apa tak kena, kenapa tak kena. Dia mesti ada ilat ni dia ingat. Dan kita dalam fiqh memang ilat tu kadang-kadang ada tersembunyi, dia hidden. Dalam permasalahan kita yang nak cari rumusan dia, tawanan. Yang ni yang insya-Allah dia memudahkan kita untuk memahamkan hukum. Dan kalau ada permasalahan, insya-Allah boleh jawab. Walaupun tak belajar tafsir hadis. Saja sebut tambah kan. Tak belajar Quran dan hadis, tapi belajar fiqh, tapi boleh selesai masalah. Yang dia orang belajar Quran dan hadis tak selesai masalah. Ada yang tuan-tuan, mereka ni baru tercari-cari hukum. Tu kelakar tu. Padahal hukum siap dah. Baik kau tengok dalam mazhab Syafi'i ke, Hanafi ke, Maliki ke, Hanbali ke. Dengar saya sebut kan. Sepanjang selama saya duduk mengaji lah, semua hukum siap dah. Walaupun kita tengok ada hukum hakam yang tengok macam moden sikit lah, seolah-olah macam perlukan fatwa, seolah-olah bahasa dia gitu. Tapi kalau tengok dalam kitab lama tuan-tuan, saya berani kata macam ni, tidak ada fatwa yang tertinggal oleh ulama. Ada? Kok tuan-tuan tak biasa jumpa kitab, kot lah macam tu kan. Saya dah selalu, saya tahu sangat lah. Boleh dikatakan tidak ada hukum hakam yang ulama tertinggal. Tak ada. Dan kalau tak ada pun, ada formula nak selesaikan dia berdasarkan fiqh. Syafi'i macam ni, Hanafi macam ni, Maliki macam ni, Hanbali macam ni. Kau nak ikut kaedah siapa? Cuma sombong je orang zaman lah ni kan, dia tak mau pakai tu. Dia kata apa? Pada pendapat saya. Padahal dia bukan mujtahid. Ni masalah-masalah, problem masalah zaman lah ni. Dan mereka ni pula pemegang-pemegang jawatan-jawatan mufti yang dilantik oleh kerajaan, padahal bukan layak untuk keluar fatwa pun. Taklid dia pun. Pula tu dia tak taklid mazhab, dia taklid tak siapa-siapa lah, ikut kepala otak dia taklid. Nama pula tu pelik-pelik pula, bukan imam mujtahid. Saya sebut nanti, nak sebut nama-nama siapa? Syekh Soleh Utsaimin. Kita duduk sana, siapa benda? Soleh Utsaimin siapa dia? Albani. Lagi apa? Lagi Ibnu Taimiyah. Tak apa-apa sebut lah. Saya kata entah apa-apa tu pasal kaedah ulama-ulama silam, nama-nama ni tak pakai. Pasal dia orang ni bukan ulama-ulama salaf, bukan ulama-ulama yang boleh dibuat rujuk dalam bab hukum hakam. Baik. Dan dikiaskan niat menyentuh mushaf dan tawaf dengan mengharuskan keduanya. Jadi kata dia masalah tawaf dan masalah menyentuh Quran, dari sisi hukum nak niat kena kias lah. Tawaf ada fardu lah, ada tawaf sunat lah. Kalau nak tawaf fardu dan waktu tayammum istibahati fardu tawaf. Tawaf apa? Tawaf fardu. Nama apa tawaf fardu? Tuan-tuan tak tahu, tak biasa belajar bab haji ke? Takkan nak pergi haji pun nak belajar. Yang buat pasal tu saja usul sikit itu sikit. Dan jangan tak tahu kan, berapa ramai orang kita
Dia tak nak belajar, pelik tak tahu, saya tak tahu pelik manusia ni. Yang lain ni boleh belajar, tapi bila kena dengan bab syariat ni macam tak ada kena-mengena. Relax dia. Kena panggilan haji pun nak belajar, tu pun otak dah sewil. Lidah pun dah keras, isap kuat-kuat. Otak pun payah dah ingat ni, nak belajar nak faham pun susah. Nak duduk lama pun tak boleh. Pula duduk lama pun tidur ya dalam masjid. Masa tu baru nak belajar haji pun tak faham-faham apa benda haji tu. Saja usik-usik tu sikit. Dia nak belajar ni masa bila kan? Masa muda-muda ni. Tapi banyak pun yang tua-tua yang warga emas ni. Dan warga Perak kan. Tak faham sudah. Kita yang warga Perak je. Okey tu. Faham kan? Warga emas dan warga Perak yang mengaji ni. Sepatutnya masa muda-muda tu, masa tu fresh. Lagipun bila belajar masa muda jangan tak tahu kan, dia boleh ingat macam mana pahat atas batu. Kalau besar-besar ni mengaji ni, wujud apa kan? Lu ada tu pula. Besar-besar ni mengaji, kecil-kecil kan, mengaji, dia macam pahat atas batu. Tung. Marilah ribut taufan apa, tak hilang pengetahuan. Kita boleh ingat ya, ada rukun wudu, rukun 13, mana rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi, betul? Mana sunat hay'ah, sunat abad. Kalau belajar lah. Sampai tua boleh ingat, nak mati pun boleh. Ni sunat hay'ah ke? Sunat hay'ah. Boleh tahu kan? Kalau dah tua-tua belajar entah kata dia. Pasal apa? Pasal belajar masa tua macam melukis di atas permukaan air. Keluar masjid lagi, keluar masjid hilang. Satu pendidikan macam ni dia sepatutnya masa budak tu bagi sekemas-kemas mungkin kan. Macam mana pun mujur juga lah, tua-tua pun main mengaji juga. Okey, tu pun ada yang tak mengaji juga, duduk luar. Ada juga, tapi bukan masjid ni lah, jadi tak semua duduk dalam. Masjid pun dah baru cantik. Dulu kot dia punya scenery dia tak apa cantik, betul tak? Ni environment ni Masya Allah nak kipas, dah ikon kipas lagi. Kipas pula tu, oi, terkejut saya tengok, baru pandang. Ish. Yang ni pakai masa tak pakai aircon kan. Sajalah usik-usik itu sikit. Pasal saya baru kali pertama sampai lepas siap tu kan, di Perak sikit. Tu kata Perak orang tu ni memang Perak pun. Pasal baru dah siap ni baru sampai hari ni. Apa cerita tu? Okey, asal dia sebut tentang kiah-kiah tu lah. Jadi tawaf ada yang fardu, sebut tawaf tu mengamuk gitu. Jadi apa dia tawaf fardu ni? Tawaf yang tawaf haji dan tawaf umrah lah. Apa istilah dia dalam haji? Tawaf apa orang panggil? Tawaf kudum. Tawaf wida? Bukan. Tawaf nazar. Tawaf nazar memang fardu, tapi tawaf nazar ni dia asing pada haji dan umrah. Tawaf apa? Nama pun tak tahu. Itulah ngaji masa tua. Tua. Saja saya usia sikit. Kalau ngaji masa muda dan faham, mesti boleh simpan memori tu. Betul? Agak-agak saya sebut ni betul tak? Masa jangan tak tahu tak, masa kita belajar kecil-kecil tu sampai tua ni, ingat. Kalau belajar orang putih, ya? Ingat sampai tua. Kalau belajar syariat sampai tua, tu yang Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Agak-agak sampai 60 ingat tak? Pasal 7 tahun dah hafal, cantik lah. Yang bila tengok amalan dia, setiap hari 30 juzuk Quran ulang. Bukan gaduh tengok Quran lah, 30 juzuk sambil duduk je, 5 juzuk. Tengok orang main bola, katalah ada bola kan, duduk je sambil berjalan pergi masjid, 3 juzuk. Balik masjid, 3 juzuk. Kita duduk ada 2 jam, 2 muka tak selesai. Pasal apa? Dah tua lah. Tu pun dengan gigi tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sajalah merepek dekat ni. Macam marah je punya. Saja usik sikit tu. Satu kalau nak banding dengan ulama-ulama dulu kita ni macam mana? Jauh tak dengar saya sebut. Jauhnya. Imam Syafi'i yang satu hari dia memang amalan dia 30 juzuk. Kalau bulan Ramadan sekali siang 30 juzuk, malam sekali khatam 30 juzuk.
Yang zaman ni yang orang ada PhD tu, Quran pun baca teruk. Agak-agak suruh baca lah. Kalau baca kita dengar tengok dia baca Quran ni, panggil sekali dengan orang ada PhD tu. Try kita buat satu majlis, dengar dia baca Quran je, tak usah dengar dia syarah hadis, dengar dia baca je, kita komen tau. Dia faham saya cakap apa? Pasal nak tengok, kalau kau nak cerita PhD hadis apa macam ni, engkau punya Quran mesti sangat kemas. Engkau jangan sampai kena tegur ada imam-imam ke, ustaz-ustaz ke, al-hafiz-hafiz ke, jangan kena tegur. Kalau tegur pun sifat huruf ke apa, kau mesti boleh jawab dengan terang dan jelas. Pasal ilmu tu asas. Bawa ilmu baca, bukan ilmu faham, baru ilmu baca. Ilmu kiraat ke apa-apa, ilmu baca. Bawa ilmu baca pun tak selesai rasa. Untuk amalan pula satu hari berapa juzuk dia baca? Agak-agak boleh challenge macam Imam Syafi'i. Orang macam ni nak tolak mazhab Syafi'i, nak buat hukum sendiri. Ya benar, biar ada akal. Boleh faham saya apa? Marah ni tak tahulah marah tak marah. Ni suasana dah malam ni kena sebut juga benda-benda itu. Okey, jadi asal dia sebut kiaskanlah niat menyentuh mushaf dengan tawaf, dan tawaf tu dengan mengharuskan keduanya. Agak tak apa jelas, tanya lain. Baik. Dan yang keduanya daripada rukun tayamum ni, mestilah memindahkan tanah kepada anggota. Mesti antara rukun dia ialah naqlut turab, pindah. Jadi bila istilah pindah ni maksudnya ada perbuatan menakalkan atau pindahkan daripada satu tempat ke anggota kita, ke muka ataupun di tangan tu. Baik, dan jika ditahankan, baik, di atas kaedah kata syarat mesti pindah debu, pindah tanah. Tanah ni pun di umum bahasa lah, masuk tanah ni kita dah bicara dulu, mesti tanah ni debu lah. Jika ditahankan tangannya atas debu yang dibawa oleh angin, disapukan ke mukanya, kata dia memada ia. Katalah duduk padang pasir, kawasan tak ada air, ada angin tiup ke apa, debu ada, tapi syarat dia mesti pindah lah. Macam mana? Ambil tangan, angin duk tiup tu, debu ada. Nawaitu tayammum li sibahati fardhi solah, nawaitu tayammum li sibahati fardhi solah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu untuk menunjukkan kita buat tu semata-mata kerana dia sah ni bila? Pasal pindah tangan ke muka. Tapi kalau macam ni tak boleh lah, angin tiup ada debu, kita buat macam mana? Nawaitu tayammum li istibahati fardhi solah. Kenapa? Tak ada buat perbuatan pindah. Pasal dia mesti perbuatan pindah tu. Kalau kaedah ulama kita syarahkan istidlal Quran, dia kata apa? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Fatayammamu dengan mana? Fataksidu, kau qasad. Antara makna qasad ni apa? Tu yang antara yang disebut dalam fiqh kita ni, mesti ada nakli turab, perbuatan tu daripada sesuatu tempat, pindahkan dia ke anggota. Kalau ke muka lah, kalau ke tangan. Kalau dalam bab wuduk tak syarat kan? Tak syarat mesti dengan pindah. Tak. Kalau hujan lebat ataupun masuk sungai tu, nawaitul wudu gitu ya, boleh. Tak syarat untuk daripada tangan pergi ke muka, tak syarat. Tapi tayamum syarat. Dan wajib disertakan niat tayamum. Okey. Satu lagi perkara yang kena perhati bab tayamum ni, pasal dia berbeza dengan wudu. Dari segi niat, tempat nak niat tu dan berpanjangan niat tu, wajib disertakan niat tayamum ni yang tersebut pada permulaan pindah, pada permulaan memindahkan tanah, tanah ni debu, dan dikekalkan niatnya hingga menyapu satu suku daripada mukanya. Itu yang saya tunjuk tadi, perasan tak? Saya break tadi. Nawaitu tayammum li istibahati fardhi solah. Saya ada break macam ni tadi. Nawaitu tayammum li istibahati fardhi solah. Ada perasan tak? Tak perasan? Tak perasan pun dengar yang saya nak tahu. Jadi untuk niat ni dia bukan macam wuduk. Wuduk asal bila? Ketika kena muka. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Tapi tayammum oleh kerana pindah tu satu rukun. Muka ni juzuk utama. Antara pindah dan nak pergi ke muka tu mesti istilahnya ada imtidad niat. Pegang. Kalau yang kita ambil debu nak pindah tu, masa tu nawaitu tayammum li istibahati fardhi salati
Billahi ta'ala. Bukannya ni nawaitu tayammum lisibah daripada solat, itu lafaz lah kan, tapi kita selalu lafaz tu pergi hati sekali lah kan. Ni buat apa ni? Nak menipiskan debu. Ataupun macam ni, tak ada niat apa-apa pun, nampak tu? Nawaitu tayammum lisibah daripada solat, kaifiat yang tak betul dalam fiqh Syafi'i. Rukun tak tahu, nak bahas satu-satu istilah lah pun panjang. Ambil pakai siap. Jadi mesti ada niat pindah. Jadi berpanjangan niat tu daripada pindah sampailah menyapu muka. Siap. Maka jika berhadas ia kemudian daripada memindah tanah. Baik, satu permasalahan. Jika berhadas, maksudnya kentut ke apa seumpama ni, kemudian daripada memindah tanah, harus kata dia menyapu dengan dia dengan dibaharukan niat yang lain pula dahulu daripada menyapunya. Baik, jadi antara pindah ni dengan nak sapu muka, katalah situ kentut dan kentut dan nawaitu tayammum pot kentut tapi tak sapu lagi. Isunya ya. Jawapan dia dah bagi kan, apa dia, boleh membaharui niat. Debu memang ada ni, niat lain lah. Jadi yang pindah ni tadi, debu ni pula dah sapu belum, jadi tak dipanggil debu mustakmal. Debu ni belum dipakai, jadi belum dipakai, balik lagi lah untuk disapu. Niat sekarang, nawaitu aku nak tayammum, nak mengharukan solat. Jadi yang kita dah kosot dan niat tadi tu macam mana? Dah terbatal pasal berhadas. Jadi itu yang disebut boleh diharuskan. Mana disebut tadi, harus menyapu dengan dia dengan dibaharukan niat yang lain pula dahulu daripada menyapu. Dan syarat dia mestilah kita ada kosot niat ni sebelum daripada menyapu. Dahulu daripada menyapu maksudnya sebelum menyapu. Sebelum kena ni pasal masih ada istilahnya pindah. Masih pindah pasal tangan yang ada kat tangan nak pergi ke muka, yang tadi kat sini kan. Maksud tu sama ada masa ambil tu ataupun okay. Jadi maksudnya niat dalam bab tayammum ni dia mesti sebelum muka dah ada, dah masa kena pun ada sebahagiannya. Kalau ambil formula macam tu maksudnya niat untuk tayammum ni mesti ada sebelum daripada kena muka dan ketika kena muka. Pasal memindah tu ialah satu rukun. Memindah tu ialah satu rukun. Baik. Dan yang ketiganya dan yang keempatnya ialah menyapu muka dan dua tangan. Jadi anggota tayammum dua saja, itulah muka dan dua tangan. Dan bila sebut dua tangan ni, dia serupa macam kias bab wuduk. Apa dia? Serta dua sikunya. Dan muka dan tangan ni dengan dua kali pukul. Istilah pukul ni pukul tepuk, pindah. Istilah pukul tu pun pasal ambil bahasa Arab, dia sebut dengan darbatain ni, dua kali pukul lah, terjemah Arab betul. Tapi taklah syarat mesti pukul dan hempuk. Untuk kot bahasa dia lah. Taklah syarat tu mesti tak syarat. Maksudnya cukup dengan letak gitu je. Cuma bahasa pukul tu bahasa istilah dia lughawi saja. Dua kali pukul. Sekali baik, antara istilah pindah pukul debu tu ialah kerana menyapu muka sekali dan sekali menyapu dua tangan. Jadi sekali untuk muka dan sekali lagi untuk dua tangan. Baik. Dan tiada ta'yin pukul bahkan jika dihantar. Baik. Dan dia guna bahasa pukul tu, kata dia tiada ta'yin pukul. Maksudnya taklah mesti pukul, taklah tentu mesti pukul, tepuk, hempuk, apa seumpama tu. Bahkan jika dihantar, maksudnya dengan hantar, letak ataupun angin tiup tadi, dia tadah tangan dia atas tanah yang halus debunya dan bergantung dengan tangannya, dan debu tu lekat di tangan dengan ketiadaan dipukul, nescaya memadak ia. Jadi antara disebut pukul pasal apa? Pasal mungkin nisbah orang duk padang pasir, dia punya tangan ni kelembapan dia tak macam kita kan. Kita memang kalau debu halus letak dia memang lekat. Kalau duk padang pasir kan dia mudah terhidrat. Itu kan, dia mudah tersejat di udara, jadi kering dia
Kalau walaupun tanah berdebu, letak je ni, saya silap tak lekat. Jadi nak lagi lekat macam mana? Pum. Satu dia gunakan bahasa pukul. Yang tu kata dia istilahi dalam Lughawi. Dia ada bahasa penggunaan istilahnya tu sikit. Tu yang disyarahkan kat kita. Takut faham nanti kalau tak tepuk tak sah. Okey. Saya ada. Baik, selesai. Jadi dia sebut ialah anggota yang nak disapu ialah muka dan tangan. Sekali lalu kalau sebut muka ni macam mana? Kaedah dia usah ambil dengan niat nipiskanlah. Nipis ni saya mengaji dulu, daripada mula belajar dulu macam ni lah saya ingat. Bukan macam ni lah. No, that's not the way. Ataupun pasal apa buat lari ni? Supaya jangan masuk balik dalam bekas yang sama kan. Okay, dah sambung muka jadi. Dan muka ni mana sepadan muka macam mana sepadan wuduk. Jadi kalau ada sepadan macam ni tak boleh dia kena buka. Dan bab wuduk bab wuduk kan kita kena semua dengan jelah mata apa kita dah bercakap dulu, semua pergi sama, kena air. Bab tayamum memadai dengan hanya lalukan sekali. Tak perlu macam ni. Cukup letak sini. Tak buat, tak baik. Ada orang ajar macam ni. Oh dah payah. Tak tu buat ni. Siap. Habis. Okey, itu untuk muka. Tangan juga mana ada jam, cincin, tangan. Maksud apa? Debu dia tak macam air. Pasal bila ada apa-apa ni dia menghalang daripada kena pada anggota walaupun dia tak melekat. Jadi mana ada jam, tangan, cincin apa, gelang-gelang apa semua keluar. Okey. Kaedah tangan ni ambil sama juga, nipiskan je. Getak dia, getak. Atau nama tu, tangan ni prinsip dia bagi dua ni hak jari ni lalukan di bahagian bawah dan tapak tangan ni adalah untuk bahagian atas. Kefiat ada macam ni lalu ni kalau siku ni bagi dia berhampar di belakang siku, lepas siku ni pusing kan, bagi dua ni sebagai pengaut tempat sisi yang kot tak kena kan. Ni jangan tangkuk lagi pasal akan jadi debu mustakmal. Yang ni pula bagi dua kat prinsip dia, jari dengan tapak tangan. Jari ni macam mana? Lalukan kat belakang, belakang ni sampai belakang siku ni, alihkan dia. Gunakan dua ni sebagai pengaut. Betul? Yang celah-celah tapak tangan ni tak ada kan? Lalukan dia. Boleh? Faham? Ni teori tau, praktikal buat sendiri lah. Nak jumpa seorang letih ke? Boleh? Faham? Dia macam bersilat sikit kalau dah tiada lah. Saya buat. Biasa buat teriak bunga kot. Okay, saya dah cukup. Okay, siap kot, boleh faham tu rasanya. Jangan saya sebut faham pun tuan-tuan tak biasa buat. Kali pertama buat keras kong je. Nak buat channel ni pasal tak pernah latih. Satu latih kurang-kurang pun macam ni pok. Okey, jadi kalau nak try ambil bedak ke balik lagi, tapi jangan tayamum betul dengan bedak kan, untuk praktis tu kan. Macam ni. Senangnya muka pun. Okey, siap. Nah, kalau tuan-tuan buat 10 kali terus. Satu benda macam ni dia perlu ilmu dan kena juga latihan at least once in the whole life, entire life. Kalau lagi kerap buat lagi terus. Cuma benda macam ni pula kita pula jarang. Bila yang kata jarang, saya sendiri tak pernah solat dengan tayamum, tak pernah lagi. Ustaz, ada ke aku terlupa, ada kes-kes? Tak ada, tak pernah ya. Saya tak pernah ada kes buat pembedahan dengan apa ke yang menyebabkan kena bertayamum ni, tak ada. Dengan kefiat saya tunjuk pun tuan-tuan macam-macam. Macam tu pun apa yang saya mengaji, satu ialah antara kaedah-kaedah yang terbaik yang pernah tengok.
ikut tuan-tuan ada muskil, ada orang tunjuk macam ni ke, boleh share sama lagi, okay? Ataupun nak pastikan dia betul tak betul ke. Tapi jangan sekat pasal dia syarat sampai siku, jangan sampai sini. Betul? Betul? Jadi yang ni tak kena ni, tu yang kaut dia ni. Jadikan ni sebagai ustaz ni ada tepi tak kena, nak kena tu, cover dia tu. Cover dia. Cover dia. Itu kita dah sebut ialah dua anggota tayamum tu, muka dan tangan. Siap. Dan kelimanya adalah tertib. Istilah tertib ni mendahulukan apa yang dahulu, mengkemudiankan apa yang kemudian. Itu maksud tertib lah. Jadi maka wajib didahulukan menyapu muka atas menyapu dua tangan, sama ada tayamum daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil sedia maklum. Dan kaedah hadas besar, untuk mengangkat hadas besar, kaedah dia kalau air tak ada, tetap istilah dia dipanggil tayamum. Dan tayamum ni hanya menyapu muka dan tangan sahaja. Jangan macam mana, jangan buat macam ni tau. Apa dia? Tuan-tuan gelak tu, okey lah, faham lah. Apa dia? Tabur debu atas kapet tu, atas tikar, lepas tu telanjang bulat, boleh. Jangan buat kubang cahaya tu. Yang ni yang kata mengaji kena bersanad dan berguru. Kalau kita faham kan, jangan ada orang buat gitu kan, tuan-tuan. Macam mana kita tengok ada orang mengajar tak betul, kadang baca kitab fiqh, kitab betul tapi dia ajar tak betul. Benar kan? Pasal setiap ilmu dia mesti berguru, tambah pula bertalaki. Lain tuan-tuan, berguru bertalaki, berjumpa satu-satu dengan guru ajar, kita ambil, kita faham macam tu, kita ajar balik. Berbanding dengan orang yang tak pernah mengaji pun kitab tu, lepas tu dia baca, lepas tu dia ajar. Lain kan? Tak sama tu. Tak sama pun jauh bumi lagi. Kadang-kadang ajar tak faham benda lah. Benda kitab betul, tapi pasal tak pernah berguru, apa dia faham tu salah. Lepas tu dia tunjuk kefiat dia sendiri lagi. Macam mana sapu? Macam ni, lepas tu sapu. Saya tunjuk siap. Yang mana dah? Pasal dia hajar dengan cantik. Memang dia akan sebut dia antara sunat-sunatnya ialah menipiskan debu. Dah sebut siap. Sagi baru jumpa dalam kitab, tapi dari segi nak tunjuk siap. Menipiskan debu. Sunat daripada atas ke bawah pada muka. Sunat macam ni, sunat macam ni, sunat macam ni. Dia ada sebut kefiat-kefiat yang terbaik. Jadi kalau nisbah baca tertib, sagi belakang mau jumpa. Tapi nisbah tunjuk, dah tunjuk yang sempurna. Dah tunjuk yang sempurna. Ini kelebihan mengaji berguru lah. Baik. Dan kelimanya adalah tertib, maka wajib. Jadi hadas besar pun kaedah dia tetap hanya menyapu muka dan tangan saja. Baik. Ataupun daripada mandi sunat. Nak mandi sunat tapi tak ada air untuk mandi, maka ganti mandi sunat tu adalah tayamum. Selalunya kes ni bila nak mandi sunat kerana nak solat istisqa. Istisqa ni apa dia? Minta hujan musim kemarau. Jadi jika berjemaah pun ada kefiatnya tu. Sekali lalu saya sebut. Dan antara perkara yang disunatkan pada kita, pasal kita nak buat ni dalam bentuk berjemaah, sunat mandi. Dia mau tanya ni, ustaz nak mandi lagu mana? Ayo buka dia, aku nak minta katanya. Macam mana jawab? Tayamum lah. Kenapa tak sebut tayamum je? Inilah hukum asal. Hukum asalnya kena mandi. Itu bila tak ada, so fal yuqas malam yuqal. Ini perkataan tu ulama. Apa dia? Kiaslah apa yang tak kata. Dah bila ayat tak ada, macam ni tak payahlah teman khabar kata tayamum boleh, tak payah. Ada ilmu tak? Cerdik tak cerdik? Cerdik ke bodoh? Cerdik. Tayamum boleh. Nak kena gulin ke? Lagi satu soalan. Okey, itu pun saja saya sebut itu. Okey, siap. Dan ditambahi pada majmuk, kata dia dalam kitab majmuk bagi Imam Nawawi, ada satu lagi ditambah dalam bab rukun tayamum ni, iaitu 5 yang tersebut itu, dan mengkosotkan tanah. Dia mesti qasdu turab, mesti ada kosot tanah. Dan daripada kitab Raudhah kata dia ada 7, iaitu 6 yang tersebut, dan satu lagi dia kata dia bilang asing. Apa dia? Tanah.
Kalau perhati tu semua dah ada dengan 5 ni. Cuma 6 ni jalan tafsil, 7 cara tafsil. Pasal memang bila kita nak tayamum, cari tanah. Memang kosok tanah lah. Tanah lah, dah ada. Satu, bila kita mesti nak pindahkan tanah, memang kosok tanah, cari tanah. Dan memang bahan yang kita pakai pun tanah. Bahkan kalau kita bicara dulu, dia termasuk dalam syarat-syarat untuk tayamum. Okay. Jadi kalau itu yang disebut dalam Raudhah dan dalam kitab Majmu' tu apa? Yang tu ialah kaedah tafsil, yang ni kaedah ringkas. Siap. Yang ni memang kadang-kadang ada kitab-kitab angka-angka dia berbeza macam ni kan. Satu kita mengaji apa-apa ilmu pun kadang-kadang dia lain kitab, angka yang disebut tu berbeza. Kalau kita perhati nanti, dia berbeza bukan ada apa pun, tapi berbeza tu kaedah menghitung. Itu je. Dari segi benda yang dibahas sama, tapi cara mengira dan apa yang nak dikirakan dengan angka tu apa dia, adakah nak kira sekali, nak dikirakan sekali ke ataupun nak kirakan asing. Yang tu yang menyebabkan angka dia berbilang. Kalau contoh macam kita belajar tauhid pun, Abu Hasan Asy'ari 13, Abu Hasan Mansur Maturidi 20. Sama tak sama? Sama. Ini ringkas. Orang cerdik 13, orang tak bercerdik 20. Kenapa? Dah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, tentulah qadirah muridan alimah hayat sami'an basirah, betul kaliman. Tak payah sebut, tak habis. Pasal siapa yang boleh cook, tentu he is a cooker. Betul? Tu yang rice cooker kan. Print mestilah printer. Jadi dah sebut print lagi, kaunuhu printer. Itu kaedah Abu Mansur Maturidi. Macam mana pun ada juga orang tak apa cerdik itu ya kan. Ambil kaedah Abu Mansur Maturidi. Tambah Melayu tak kerti Arab. Cerdik ke tak cerdik? Dah hajar orang tak cerdik-cerdik. Dia kata, saya nak sebut tu ialah bukan ada kelahi apa, tapi kaedah mana yang dipanggil ijmali, mana yang panggil tafsili. Jadi kita duduk lalu tu baru rukun je lah. Sekali lalu tu soalan kalau ada, kita apa kita sebut tentang rukun-rukun ni, ada soalan? Ya. Yeah. Jadi kalau ikut dari segi sepir dia, kita tayamum ni antara dia ada dua sebab lah selalunya dia sebut. Sama ada satu tak ada air, ataupun air ada berlambak-lambak ada air, tapi teruzur kita nak pakai air disebabkan ada luka yang menyebabkan kita teruzur menggunakannya. Antara yang disebut ulama, dia kata luka ni mestilah ada istilah luka yang mengharuskan tayamum. Itu dobik yang disebut lah. Biasanya ada 3 perkara. Pertama, kalau kena air dia lambat sembuh, menenek, berayuh kan. Yang kedua, dia akan menghilangkan manfaat anggota ataupun mengurangkan keupayaan anggota. Katalah mata kita ni terlalu sejuk, kalau katalah buat pembedahan mata, kalau kata kena air lambat sembuh, satu. Ataupun pembedahan tu gagal sama sekali, satu. Ataupun bila kena air, selalunya mata ni dia memang taklah jadi lambat sembuh, tapi dia sembuh, tapi keupayaan tak sama. Sepatutnya pembedahan ni berjaya, katalah jarak 20 meter ke buah bila lah. Selalunya dulu boleh baca tulisan saiz-saiz begitu, tapi dengan sebab kita dah pakai air, dia mengurangkan keupayaan. Mengurangkan keupayaan tu, itu pun atas nasihat pakar lah. Dia kata jangan pakai air, air ni akan menyebabkan keupayaan anggota kita kurang. Kalau katalah misalnya kita duduk kat kawasan sejuk, kalau ambil wuduk juga kawasan salji pula nanti, dan selalu boleh angkat 20 kilo macam ni je. Yang ni 10 kilo pun tak boleh angkat dah, bahkan gangsat lengok, kena urut pula. Yang tu antara istilah sebab-sebab yang boleh mengharamkan tayamum. Yang ketiga adalah jika meninggalkan parut yang keji pada anggota zahir. Anggota zahir ialah muka, tangan. Kalau kena air, dia akan tinggal parut. Sembuh biasa, manfaat anggota pun tak luput ataupun hilang, tapi meninggalkan parut yang keji. Selalunya parut macam tu je, pasal kena air dia timbul sesuatu tu keji. Tapi anggota zahir, kalau ada yang ilat macam tu, boleh berpindah. Jadi atas tanya kata sakit tak kena air, yang tu memang antara isu-isu yang boleh menyebabkan bertayamum lah. Cuma kaifiat dia disebut depan kot, dari segi nak detailkan dia macam mana tu. Rasa saya jawab soalan lain. Ya. Kalau kita dah tahu, ya, kan betul ya, itu kan betul. ya.
Kaedah yang disebut ialah jangan debu tu jatuh balik. Jadi maksudnya kalau katalah yang ni permukaan kertas yang kita ambil, kita tabur, dia punya debu tu pula katalah tebal lah, saya dah ambil sekali lagi pun boleh ambil lagi kan. Kalau jatuhkan di sini juga jadi debu tu akan istilahnya macam kita ambil air mustakmal lah kan. Jatuh kot lebih kurang nak sebut bahasa mudah jadi tiang lari kan tangan. Jadi maksudnya tempat tu boleh dipakai lagi. Jadi antara kaedah dia pasal bila tak jatuh di situ, yang bekas tapak tangan dia ambil ni buat apa? Pasal apa yang ada tu bukan istilahnya yang ada kita ambil dijatuhkan ataupun terjatuh semula. Jadi yang ambil dari yang mana tak dapat tidak tu, yang tu dimaafkan lah kan. Kita ambil air pun angkat, mana ada yang istilahnya ada yang sedikit-sedikit tu dimaaf lah. Jadi jangan betul-betul letak sini tambah pula dah sampai muka tu tak boleh. Tu cerdik terlajar tu. Masa saya jawab soalan solat jenazah tanpa wudu. Kalau atas nama solat jenazah tak boleh. Pendapat jumhur ulama tak boleh. Pasal solat jenazah, nama pun solat jenazah. Solat jenazah ke doa jenazah? Jawab dah elok. Solat jenazah ke doa? Ada orang kata bukan rokok dan sujud. Memanglah bukan rokok dan sujud. Solat jenazah ke doa jenazah? Solat. Bila solat kena ada wudu, menghadap kiblat, tutup aurat. Jadi kalau orang kata boleh, ni Ustaz, pasal dia solat. Apa-apa yang dalam takrif solat, dia adalah solat. Jadi mesti macam mana syarat solat perlu lah. Kalau dia kata ada pendapat, yang ni pendapat sewil ni. Kaedah kita dalam mazhab, kita tak ambil pendapat jalanan dah. Itu kot bahasa pendapat jalanan boleh faham lah. Tak ambil pendapat yang tak mutabar untuk keluarkan hukum bagi orang ramai yang pakai. No. Kalau nak kata juga macam ni, tuan-tuan tak ada wudu, orang sembahyang jenazah, macam mana? Bukan sembahyang, doa aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bukan sembahyang, doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sampai esok tuan-tuan doa, tak ada masalah. Siapa pun tak lari. Pasal apa? Doa tak ada masalah, bukan syarat mesti ada wudu. Tapi kalau engkau nak Allahu Akbar, kenapa Allahu Akbar? Kan solat. Solat ni antara tarikh dia adalah yang ibadah yang muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Mula dengan takbir, akhir dia ada salam, dan mesti buat dengan rukun dan syarat tertentu. Bisyarat itu makhsusah. Jadi yang tu panggil solat. Hatta jangan kata solat jenazah. Sujud syukur, sujud tilawah di luar, sujud tilawah di luar solat, dia adalah hukum solat. Pasal apa? Nak sujud tilawah, kita sampai ayat yang kena sujud tilawah tu, untuk sujud dia tak boleh menyungkur bodoh-bodoh itu sujud. Pasal ada rukun ni. Allahu Akbar, aku nak sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Lepas tu boom, sujud sekali, duduk, bagi salam. Salam ni maksudnya bagi salam kanan kiri ya. Ada takbir, ada salam, ada rukun sujud sekali. Pasal dia sajdah, sekali sujud aja. Sekali sujud. Jadi solat tak? Kena ada wudu tak? Kena menutup aurat, kena menghadap kiblat. Apa syarat-syarat solat mesti disempurnakan. Itu kaedah jumhur ulama sebutlah. Satu, kalau ada pendapat-pendapat ni tu, kalau saya nak tanya gini, tuan-tuan kalau ada spare part di kedai, tuan-tuan nak ambil apa ni? Tengok duit lah macam tu kan. Itu duit. Sekarang bila nak ibadat ni, tuan-tuan mesti ambil yang paling berkualiti dia. Kalau adalah jamu makan lagi, tuan-tuan nak makan apa? Hang mesti yang paling sedap betul. Ke ambil paling tak sedap sekali? Jawab. Jadi pendapat pun mesti ambil pendapat yang paling kuat sekali. Itu kaedah ulama. Dan jangan tak tahu, itulah fitrah kita. Kita nak ambil pendapat yang terbaik, betul? Bukan pendapat jalanan. So saya nak guna bahasa jalanan tu. Bukan pula nak tujuan nak pelekehkan ulama, tapi kaedah kita tengok. Kalau ada sahih dan dhaif, ambil sahih. Bila hadis pandai pula, hadis sahih, hadis dhaif tak boleh pakai. Pula
Pandai. Tapi bila pendapat fiqh, ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata boleh. Bengong tak bengong? Jawab. Itu yang kata kadang-kadang orang ni kelakar. Dan popok yang cakap macam ni popok yang macam tu lah. Popok macam tu lah. Bila hadis, oh tak ada hadis, tak ada hadis. Ni hadis tak sahih, tak sahih, tak kuat, tak kuat. Yang ni matruk anhu, yang ni disebutlah macam ni syarat yang tak boleh pakai. Kedebak, seperawi macam ni. Okey. Dalam masalah hadis dia cakap macam tu. Pasal dia nak tegakkan benar mazhab dia. Satu. Lepas tu, tapi bila fiqh, pendapat Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali macam ni. Tetapi tuan-tuan, ada pendapat yang mengatakan, pandai pula dia ambil hak jalanan ni. Dia tak ada pula yang ni pendapat kuat sahih. Macam mana pun ada pendapat. Kita kena berlapang dada. Padahal dada dia sempit. Siapa sempit? Jawab. Ya, dia hanya ambil mana sesuai dengan nafsu dia. Satu kaedah kita dalam syarat tuan-tuan, kita bukan buat ibadat dengan nafsu. Kita buat ibadat mana pendapat yang paling cermat. Saya ngaji tutup buah jam macam tu. Kita dah ambil pendapat paling cermat. Macam mana kita, kalau tuan-tuan tukar tayar, kalau bagi pilihan lah, benda sama je. Tayar apa? Michelin, Toyo. Tuan-tuan saya sebut awal tu kan. Michelin, Toyo, Toyol, buah biar. Viking, Silverstone. Betul apa? Falcon. Lepas tu cak ayam. Senang itu senang. Cak ayam. Ada pendapat kata cak ayam pun boleh. Pakai. Dia mula ngomong. Aku berat nak apik, nasib baik tak mampu kata. Lah, itulah cak ayam. Bila ibadat pakai cak ayam, pendapat ambil cak ayam. Cuba ambil pendapat yang ulama yang muktabar macam mana? Siapa tak kelahi yang kita? Boleh kot. Garang ni, tak tahulah garang tak garang. Macam tu kan. Dia kadang dia soalan macam tu dia mengamuk lah. Pasal ada orang dia suka highlight call ni. Call yang tak dipakai ni, pelik. Kata manusia ni pelik. Kalau benda-benda yang keliling dia ambil cerita yang masyhur-masyhur dia. Yang ni dia suka cari pendapat tu. Saya nak guna bahasa jalanan ni. Pendapat jalanan ni. Yang mana masyhur, yang itulah asal yang ulama dulu pun sebut lama dah. Yang tak terpakai tu dia ambil buat keluar, dia pakai. Betul. Kalau tuan-tuan nak makan royan, nak cari apa? Baja kunyit, musangking kan? Lagi apa? Di 24. Kampungnya macam mana? Dah tengok kahwin tak teringin lah, tak menikah hari ni kan? Tak menikah, kampung lah maksudnya kan? Pasal apa? Takai panjang, batin mah macam nabor kan? Macam mana? Kampung teringin lah? Kok duit tak ada lah, makanlah hak kampung. Duit tak ada, sajalah usik tu kan. Tapi kalau ikut teringin tak? Teringin tak kira lah. Kalau orang jamu makan hak tu dulu, hak kampung tak makan. Maksudnya mu nak ambil hak mulat. Bila makan nak terdarah hak mulat. Mula guna bahasa-bahasa orang dulu makan nak sedap, tapi pendapat ambil leke-leke tu. Tak apa, ada juga pendapat kata tak ada wuduk pun boleh sembahyang jenazah. Satu, kalau agak ada pendapat yang ni, ada pendapat kata kita tak payah sembahyang tak apa. Yang penting sembahyang ni ialah hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala. Sembahyang je pun hati tak hadir dengan Allah Ta'ala, baik tak sembahyang tapi hati hadir. Mula dia pakai betul juga, hujah yang kuat. Pergilah kau, pergilah. Yang ni yang agama ikut kepala otak macam ni kan. Logik. Bagi kepala logik lagi apa tahu kan. Mula guna bahasa-bahasa kan. Saya jawab soalan. Ada lain sekitar tu. Dia buat dalam kampung, maksudnya dalam kawasan dia jamak tu. Kalau ikut kaedah soalan ditanya mengenai sembahyang jamak, yang dia dah buat jamak sebelum keluar, yang syarat jarak apa tu satu hal lah kan. Jadi dia jamak buat di rumah lagi, yang tu belum. Soalan ditanya ialah buat sembahyang jamak bukan musafir.
Kalau yang sembahyang jamak memang sebut dalam kitab, sembahyang jamak kerana hujan memang ada nas kuat. Sembahyang jamak kerana musafir, ini memang nas kuat lah kan. Ada pun selain daripada dua ini, dalam fiqh kita Syafi'i rahmatullah alaih, untuk boleh jamak dia tak kuat. Kalau hadis-hadis sebut pun saya nak sebut nanti jadi panjang sangat, tapi saya nak sebut gini, yang memang kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, bahkan dalam mazhab lain, dan jangan tak tahu, dalam mazhab Syafi'i lah mazhab yang paling longgar untuk ada keharusan jamak. Kalau mazhab Hambali tak boleh, mazhab Hanafi dia hanya boleh buat masa haji je, masa lain tak boleh jamak. Satu jemaah tabligh yang ikut Hanafi ni, mana kita pernah tengok dalam sembahyang jamak? Pasal dia tak ada kaedah jamak, ada kaedah dia. Yalah, jamak bukan qasar. Dia masalah dia, pasal kaedah dia umumnya jamak sekalipun, kalau bukan qasar sekalipun, untuk ada kebolehan jamak ni yang memang asal disebut ialah musafir dan hujan. Baik. Ada pun selain daripada itu. Kalau saya ngaji, tok guru saya buat misal senang je. Rasulullah ni, dia orang hujah hadis apa? Tapi tengok dengan saya nak sebut. Rasulullah pergi perang. Perang ni ada kaifiat yang dipanggil kaifiat solatu syiddatil khauf. Dalam perang pun Rasulullah tak jamak. Rasulullah sembahyang dalam waktu pula tu seramai-ramai tentera Islam tu, dia ada kaifiat lah. Antara kaifiat tu, imam seorang tapi buat dua grup. Yang ni grup pertama sembahyang dengan imam. Kalau sembahyang tu 2 rakaat subuh misalnya, satu grup 1 rakaat, lepas tu imam ni akan qiyam lama, lepas tu grup ni belah calon, lepas tu grup ni pula datang sambung dengan imam untuk dapat fadilat bagi salam dengan imam. Dan imam nanti dia akan baca tahiyat akhir panjang. Untuk kumpulan ni nanti bila imam duduk tahiyat akhir, dia bangun untuk teruskan rakaat dia. Jadi kalau 2 rakaat satu-satu, kalau 4 rakaat dua-dua. 2 ni satu kumpulan, 2 ni satu kumpulan. Dengar saya nak sebut sembahyang pergi perang. Pergi perang. Faham? Perang faham? Perang apa? Perang keyboard. Weh, senjata lah weh. Perang pun tak jamak. Kalau perang tak jamak, traffic jam jangan. Tu tak jamak hadis. Hadis mu ada musyarah ikut kepala otakmu. Perang pun Rasulullah tak jamak. Jawab tu dulu Kalau Rasulullah perang pun tak jamak, apa? Keharusan. Itulah mana ambil dalil mana Rasulullah perang tak jamak. Betul. Kalau kata ada hadis yang kata Rasulullah pernah jamak ni, dia bukan dalam musafir, dia bukan ni, itu yang ulama tanggung. Boleh jadi hadis tu atau bahas hadis, boleh jadi hadis tu mansukh. Faham tak? Tak faham. Hadis tu dah tak pakai. Yang ni awal-awal Islam dulu. Dan nak bahas hadis tu pun kena tengok tarikh. Ni awal-awal Islam masa Rasulullah kat Madinah ke sebelum Rasulullah wafat. Bila berlaku sebelum wafat Rasulullah tak jamak, boleh jadi hadis tu mansukh. Dia orang tak bahas hadis mansukh tak mansukh. Dia orang bahas sahih tak sahih. Sahih Al-Quran pun sahih tau. Bukan sahih mutawatir tau. Tapi ada hukum mansukh tau. Berapa banyak ada surah mansukh, ayat mansukh. Jadi hadis pun ada yang mansukh. Kita pandai tak buat hukum? Tak pandai. Ambil ABK. Ulama hadis tak ada. Itu lah. Kalau saya diajar dengan disiplin ilmu macam tu. Itu saya dah sebut awal-awal tadi. Dia kata ada hadis sebut. Okey, hadis ambil dekat Bukhari ya. Sebelum Bukhari bahan mentah tak cukup. Tu hadis Bukhari yang ada dalam dia yang kata Rasulullah jamak. Yang Rasulullah kata tak boleh jamak. Tak jumpa tak? Tak pernah jumpa pun. Tak pernah jumpa ke? Tak ada ke? Keadaan tantah tak berubah dalam Bukhari. Oh, mu tak tahu bodoh dia mu. ambil kaedah mazhab. Lepas saya cakap apa? Pasal kita tak mampu. Tak mampu ni mula merapu buat hukum. Tu yang kita baca kitab ulama-ulama tua, ulama-ulama bahasa ulama-ulama tua, ulama-ulama kitab turah ni, ulama-ulama mazhab ni sebut macam ni. Hak geng-geng moden ni sebut macam ni. Tuan-tuan nak pakai siapa? Jangan buat bodoh. Siapa? Mesti ambil orang yang pakar. Saya buat misal macam ni
Kalau tuan-tuan tengok ada budak-budak duk cerita kereta lembu. Budak-budak zaman ni. Adik pernah tengok kereta lembu tak? Tak pernah dah. Tapi dia cerita kereta lembu ni dia siap nyanyi lagi. Kereta lembu. Katalah dia nyanyi kan. Saya tak mahu sambung lagu. Dia nyanyi. Antara budak ni cerita kereta lembu dengan Tok Chan cerita kereta lembu. Kata aku naik kereta lembu. Aku ni dulu buat kereta lembu. Tuan-tuan nak pakai cakap siapa cerita kereta lembu? Nak cerita budak ni kan? Nak cerita Chan yang buat bodoh lah. Ini keadaan ulama lah. Simple lah. Cara berfikir yang cukup senang kan? Orang model lah ni hadis pun belajar PhD dalam bab tertentu kan. Bukan semua dia pakar. Kita nak pakai semua pendapat dia lah. Kerana dia pun lurah ya. Sikit dengan bahasa itu. Bila PhD hadis belum PhD fiqh, belum lagi. Belum PhD akidah, belum lagi. Mu kena gomoh tu. Orang yang dalam PhD bayar apa kalau kata dalam usuluddin mu kadang dia tak luluh. Ni mu pakai lurah, mu nak cerita dalam bab usuluddin kan? Bab syariat. Nanti lu masuk periksa dulu. Masuk periksa pun janganlah ikut cara universiti. Mu jumpa lu tutup guru ulama pakar. Apa saya nak sebut ialah ni mengaji pun lebih kurang ulama-ulama dulu yang pakar-pakar ni. Tuan-tuan nak pakai cakap lah. Nak pakai imam-imam mazhab yang pakai kitab turah dulu yang dah ada umur kitab dia beribu tahun. Dengan nak pakai yang ni setahun jagung. Nak pakai apa? Saya nak guna bahasa ni, jangan buat bodoh. Itu kan. Nak bahas hadis pun takut tak mampu sebut macam tu pun rasa cukup lah tu. Rasa saya jawab soalan. Ada lain? Ustaz nak tanya tentang tayamum. Ya. Tapi kalau tak ada debu tanah. Debu pun tak ada. Tanah ganti dia selain Soalan ditanya ialah kita bila tak ada air boleh pakai debu tanah. Ni debu tanah tak ada, ganti dia apa? Masyhur dengan kaedah kita yang disebut ulama, bila tak ada air, tak ada tanah, orang macam ni dipanggil faqidut tahurain. Orang yang tak ada, luput dua benda yang boleh jadi alat untuk bersuci. Air tak ada, debu tak ada. Yang ni memang jarang nak ada kes macam ni lah. Orang macam ni dari segi ibadat dia kena buat apa yang sepatutnya, yang dia boleh buat, mana boleh buat. Nanti dia dapat alat balik untuk bersuci sama ada air ataupun tayamum. Wajib dia kotor. Ada penitilan dia, tapi formula umum dia macam ni. Dia panggil fakhirut tahurain. Dan istilahnya tak ada ganti. Air tak boleh ganti minyak, tak boleh ganti petrol, tak boleh ganti minyak sawit, tak boleh isi rong kelapa sawit ke. Debu, tanah tak boleh ganti bedak ke tepung gandum, tak boleh. Ut tak boleh. Ke dinding-dinding ni abuk-abuk, abuk tak boleh. Abuk bukan tanah. Tu abuk. Sawang lain, abuk lain. Dekan tak faham ngaji bahasa Melayu lain. Tentu kan. Jadi tak ada kaedah lepas debu kalau tak ada, lepas debu tanah kalau tak ada, pakai gilah tepung pun yang nak buat bodoh. Pasal kaedah dia, alat dia air, tanah, debu tanah. Tak ada istilah ulama dah buat faqid tahurain. Maksudnya orang luput dua alat untuk bersuci. Bila tak ada alat bersuci, buat macam mana? Buat je ibadat apa yang boleh. Lepas tu bila dia tak sempurna syarat, hendaklah diqada apabila ditemui alat untuk bersuci tu boleh. Betul. Lain. Jadi dengan kita baca kitab tu, kalau ikut ada permasalahan-permasalahan yang memang sepatutnya nak kena faham tu, kita tak masuk lagi lah. Antaranya kalau saya sebut sekali lalu pasal kita nak baca tu, memang yang ni dia sebut beberapa sunat dalam tayamum ni, walaupun ada sebahagian yang kita dah sebut sekali lalu, dan beberapa permasalahan dia insya-Allah jumpa ke depan nanti. Cuma saya nak sebut sedikit sekali lalu untuk menunjukkan apa yang bakal belajar. Cuma belajar dia apa? Next change coming soon. Mungkin coming soon ni bulan 9 tak ada kot, pasal dekat dengan raya Kurban dah. Hari ketiga kot rasanya kan. Raya ketiga ni semua nak makan daging, duk pening daging lagi baca kitab pun lagi duk pening. Saja saya sebut tu, kalau nak panggil tu tak apa saya mari ya. Apa saya nak sebut ialah antara tempat tak boleh, tempat kena tayamum ni bila kita tak boleh kena air. Itulah selalu yang jadi masalah kita. Yang banyak lah ni, yang kemudian ni ialah banyaknya persian mata lah, antaranya kan.
Jadi kaedah yang disebut oleh ulama, saya nak sebut sipis sekali lalu je. Apa dia? Bila kita ada anggota yang tak boleh kena air dengan ada anggota yang boleh kena air, dia taklah terus bertukar kepada tayamum. Yang tu sipis besar, kena faham. Bila ada anggota yang boleh kena air dan ada anggota yang tak boleh kena air, taklah kaedah bersuci dia terus kepada bertayamum. Kalau kaedah dalam qawaid fiqh disebut al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Benda yang kita boleh buat dengan mudah, dia tak gugur dengan sebab ada benda yang payah. Yang payah apa? Ada benda anggota yang tak boleh kena air. Yang mudah apa? Ada lagi anggota yang boleh kena air. Contoh misalnya kaki berbalut, muka boleh kena air, tangan boleh kena air. Jadi buat apa? Wuduk basuh muka lah. Aku wuduk kan Allah Ta'ala. Tangan, kepala, kaki yang boleh kena. Yang tak kena, tu istilah ulama sebut tampung dia dengan tayamum. InsyaAllah nisbah baca kita jumpa. Nak sebut bahasa dia tampung. Pasal apa nak tampung? Pasal memanglah kaki itu berbalut. Betul nak ambil wuduk macam mana? Muka boleh, tangan boleh. Jadi yang tak boleh kaki yang berbalut. Jadi yang berbalut tu saja istilahnya ditampung, ditampal, ditempel, diganti, macam tu kan. Dengan tayamum untuk cover kaki yang berbalut. Macam tu kot bahasa istilah dia. Memang itu pun bahasa kitab. Itu kalau sebut kaki. Itu jugalah kalau di muka, di tangan ataupun di kepala. Dubit yang disebut oleh ulama, dia kata pasal anggota kita bab wuduk ni ada 4 anggota, tayamum ada 2 anggota. Tayamum anggota dia muka dan tangan. Wuduk anggota dia 4, muka, tangan, kepala, kaki. Dan 2 tangan dikira 1, 2 kaki dikira 1. Kalau berbalut 1, tampung 1 tayamum. Kalau berbalut 2, tampung 2 tayamum. Kalau bertampung 3, kalau berbalut 3 tempat, 3 tayamum. Kalau berbalut tu 4 tempat tu, muka, kepala, tangan, kaki berbalut, 1 tayamum je. Pasal mesti kes teruk nak mampus ni. 1 tayamum je. Saya nak sebut dengan formula. Kalau tayar pun 1 lubang buat macam mana? Siapa tampung? Saja pergi tak akul berfikir kan. Apa tampung? 1 tampung betul tak? Kalau 2 lubang takkan cukup dengan 1 penampung. Jadi kalau anggota tayamum macam mana? Pasal yang lain boleh kena. Jadi boleh kena, nak tayamum berapa kali? Memang kalau asal-asal tayamum 1 je. Itu yang ulama mereka lebih faham. Mereka lebih dengan amalan yang kuat dan sangat takwa, dan kefahaman Allah Ta'ala beri pada dia adalah kefahaman yang di luar kemampuan kita untuk kita fikir. Kita tengok amalan dia pun di luar kemampuan kita untuk kita nak fikir. Lebih baik kita ikut mereka, lebih selamat daripada kita buat hukum sendiri. Ada pendapat moden kata apa kan? Tak payah apa-apa tuan-tuan semayang je mana yang boleh. Tayamum pun tak payah. Pula. Itu kena kodoh dah. Allah Ta'ala Maha tahu niat kita. Dengar saya nak sebut. Memang Allah Ta'ala tahu niat kita, Allah Ta'ala tahu hal kita. Kita yang bodoh tak tahu macam mana kena ibadat. Yang tu kena bubuh sikit. Pasal yang tu ayat-ayat orang model ni semua kebanyakan macam tu kan. Dia bagi ayat mudah je. Allah Ta'ala Maha tahu niat kita, Allah Ta'ala tahu amalan kita, Allah Ta'ala tahu kesusahan kita. Allah Ta'ala memang tahu, dia Tuhan. Takkan dia tak terti hal kita. Kita yang bodoh tak tahu apa yang tanggungjawab kita, amanah yang ditaklif kat kita, yang kita kena buat mengikut kehendak dia. Yang tu yang kita tak belajar. Di atas kita tak belajar tu buah ayat bodoh ya. Allah Ta'ala tahu hal kita. Memang dia tahu. Dia ingat ni hamba abdi. Ingat Allah Ta'ala ni hamba abdi, dia kena maafkan kita apa saja hal kita. Macam tu. Nah, kita yang hamba ni apa kehendak dia dan suruhan dia, kena pergi ambil apa suruhan dia. Itu kot bahasa dia. Kita ni kadang kalau ibadat tak mau ikut apa yang ulama-ulama tunjuk. Siaplah masa itu. Jadi saja nak sebut itu sekali lalu untuk menunjukkan apa formula yang kita bakal jumpa ni dalam penyelesaian untuk masalah wuduk pada anggota-anggota yang berbalut. Okey. Saya nak berhenti situ katanya. InsyaAllah panjang umur kita sambung nanti. Dan sunat tayamum itu beberapa perkara. InsyaAllah sekali baca lagi ni, pasal ada bab mudah ya. Kita habiskan bab tayamum untuk masuk dalam bab najasat. Ada soal lagi sekitar itu? Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك ونور برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.